Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ada kita nak mulakan, kita sambung lagi modul 1 ni ya. Dan sebelum tu saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan pada yang datang di Rumah Ngaji Ampang ni dan juga yang telah menyertai secara online. Baiklah, kita terus mulakan kepada pelajaran kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, jadi hari ini kita sambung pelajaran kita dan sebelum tu saya akan sharekan dulu skrin. Yang dah ada buku, Alhamdulillah boleh rujuk sesekali kepada buku kita ni. Tetapi yang, ataupun kalau boleh banyakkan tengok pada skrin sebab saya akan kongsi sebahagian besarnya pada skrin, jadi lebih baik tengok skrin lah. Kita punya method ni ataupun modul ni tidak banyak memerlukan kita menulis. Tetapi dia perlukan kita ni untuk berinteraksi. Jangan biarkan saya bercakap seorang, maknanya nanti saya ada tendensi untuk jadi laju kan. Jadi sepatutnya macam ni. Kalau ada bila saya terangkan ni sebab dia nahu kan, benda ni agak teknikal. Jadi kalau ada muskil je tu boleh terus tanyalah. Supaya kadang-kadang soalan kita tu akan membantu pelajar lain. Tapi betulkanlah niat kita ni bila tanya tu memang bukan kerana kita nak menunjuk yang kita dah tahu. Macam itulah, yang itu sangat penting. Tapi bila kita nak bertanya tu, kita maksudnya angkat tangan dulu ke ataupun bagi tahu kepada admin lagi satu Encik Zulkafli Ibrahim tu juga sebagai co-host, jadi dia boleh jugalah boleh bertanya di situ. Pertanyaan kita ni banyak membantu orang lain sebenarnya untuk faham. Baik, kita pergi terus kepada modul 1 iaitu dengan objektifnya mengenal dan menterjemah kalimah Al-Quran. Okey, jadi di sini adalah isi kandungannya. Bagi yang dah ada buku, boleh tengok buku, boleh ataupun lebih baik tengok skrin. Tapi yang tak ada buku lagi, masih boleh dapatkannya. Kalau dekat-dekat sini boleh datang ke Rumah Ngaji Ampang ataupun boleh bagi alamat lah, bagi tahu kami dan kami selain daripada order dan melalui Tak rekam at 2:30 tak apa. apa dia? Ada tapi baik, jadi maksud saya lagi satu boleh juga apa ni, buku ni kalau yang belum ada buku tu jangan bimbang macam belum lagi dapat dan sebagainya hanya fokuskan kepada apa yang saya sampaikan ni dengan melihat skrin. Jadi insya-Allah ini sangat membantu sebenarnya. Jangan berat-beratkan kepala, relax aja, tengok aja. Dapat sikit, insya-Allah. Enjoy yang sikit tu dulu. Baik, kita terus pergi kepada kandungan buku ini, iaitu dalam buku surat depan ni ada tentang apa yang kita akan pelajari sepanjang 20 jam ini. 20 jam bengkel modul 1 ni. Ini bukan bengkel lah, tapi intensif Ramadan. Setiap hari 1 jam. Jadi kita pergi dulu kepada topik yang pertama, iaitu pengenalan tata bahasa Arab. Baik, saya terus pergi kepada muka surat ni. Muka surat ini menghimpunkan macam ringkasan lah. Kalau orang belajar ni kadang-kadang disebut sebagai belajar matan. Maksudnya belajar perkara-perkara ni, istilah-istilah tu dalam bahasa Arab. Tetapi yang ini kita dah ringkaskan. Jadi bila kita belajar tentang ilmu nahu, apa sebenarnya kita patut tahu? Okey, yang pertama sekali kita belajar kalam bahasa Arab. Kalam tu yang dimaksudkan kalam apa dia? Iaitu lafaz. Ini semua dah ada dalam buku
tak payah kita tak payah salin pun. Cuma perhatikan. Maknanya kat sini saya kata kalam bahasa Arab tu ni cerita dia dalam arti kata lain ialah syarat. Mestilah lafaz ataupun perkataan, kemudian dia mestilah tersusun membentuk ayat yang sempurna. Dia mesti sempurna. Sempurna maksud dia memberikan kefahaman kepada pendengar dan juga yang bercakap, penutur. Ya? Sempurnalah. Macam dalam hal kita ni. Okey, 1, 2, 3. Saya ulang. Kalam bahasa Arab ialah lafaz atau perkataan yang tersusun membentuk ayat yang sempurna dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi dalam arti kata lain, ini adalah syarat. Apa yang kita kata belajar bahasa Arab tu macam mana? Bahasa Arab tu mestilah terdiri dari lafaz, dia tersusun, mesti sempurna, memberikan kefahaman kepada orang yang bercakap, orang yang mendengar, orang membaca. Dalam hal kita ni, dengan menggunakan bahasa Arab ni, dalam hal kita modul 1 Nahu ringkas ni, kita memang akan memenuhi syarat ini kerana kita belajar tentang Al-Quran. Bila sebut Al-Quran, semua syarat ni dah terpenuh lah. Sebab dalam Quran tak ada perkataan, tak ada nombor pun. Tak ada. Nombor tu bukan part of the Quran. Maksud saya dia tak ada perkataan yang asing. Maknanya bukan Jawi. Ya? Contohnya, kita nampak perkataan ni. Nampak macam tulisan Arab kan? Sebab hurufnya huruf terdiri daripada daripada Arab. Tapi fa, ya, sin, ba, waw, kaf. Kalau dari segi bunyi, akhirnya bunyi dia apa? Facebook. Dia Facebook. Jadi ini bukan yang dimaksudkan kalam. Dalam Quran tak ada terlibat perkara-perkara macam ni. Jadi bila belajar kalam tu, ini tak adalah. Sebab kita belajar bahasa Arab, so syarat ni semua dah terpenuhi. Ya, yang kita kata belajar bahasa Arab ni. Baik, khalas. Bahagian tu. Okey, bahagian tu, bahagian 1 ni. Okey, kedua. Jadi bila kita cerita tentang kalam bahasa Arab, yakni Al-Quran yang kita sedang nak belajar ni, kita nak belajar tu, semua kalimah yang kita nampak kat mana? Yang nampak kat sini ni. Ni dalam Quran. Part mana pun Quran ni yang kita baca tu, ini semuanya boleh dibahagikan kepada 3 je kumpulan kalimah. Hanya 3 kumpulan kalimah. Iaitu kata tugas ataupun harf, kata nama ataupun isim bahasa Arabnya, dan kata kerja. Ya. Harf, kalau bahasa Arab mungkin ada yang dah pernah belajar. Ni sebut macam ni. Ada orang sebut haraf, tak ada masalah. Tapi kami tulis macam inilah, harf. Ataupun yang kedua, isim, kumpulan isim. Ataupun fi'il. Jadi bayangkan semua Quran yang kita baca tu, 30 juzuk tu, daripada Fatihah sampailah surah An-Nas tu, semua tu perkataan-perkataan tu boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan ini sahaja. Pecahan ni je. Maknanya kalau kita kenal harf, okey, terjemahan dia macam mana? Kalau kita kenal isim, terjemahan isim mestilah macam isim. Fi'il macam mana? Macam tu je. Jadi yang banyak-banyak tu kalau saya kuasai ini, boleh ke saya tahu macam mana nak penggal? InsyaAllah. Bila kita nampak je kumpulan kalimah tu, insyaAllah kita boleh kenal harf, kita kenal isim, kita kenal fi'il, maka kita boleh terjemah. Jadi dan kemudian pula yang ketiga, gabungan kalimah itu, harf, isim, fi'il ni semua bentuk 3 jenis ayat. Maknanya ni yang paling asas. Jangan cerita pasal ayat-ayat yang panjang-panjang syair ke apa semua tu. Tak ada. 3 jenis struktur ayat asas. Jadi iaitu ayat namaan. Dalam bahasa Arab disebut sebagai jumlah ismiyah. Kedua, ayat kerjaan. Disebut sebagai jumlah fi'liyah. Yang ketiga, ayat tidak lengkap. Ataupun dalam bahasa Arab, syibhi al-jumlah. Okey. At this point, kalau rasa macam, banyak sangatlah saya kena tahu hari ni. Untuk orang yang tak ada, rasa macam dia jajah satu tu kan. Okey, macam faham secara keseluruhan je. Macam konsep dia saja. Jangan risau sangat. Macam nak kena hafal. No need to hafal. Tak perlu hafal benda ni. Kita faham konsep bahawa kalimah-kalimah tu kalau dibercantum,
menjadi ayat. Ayat tu ada 3 jenis. Ayat namaan, ayat kerjaan, ayat tidak lengkap. Jangan risau nak hafal istilah. Yang keempat, i'rab. Okey, bagi siapa yang masuk kelas malam tadi mungkin lebih jelas lah. Tapi yang tak masuk dan yang baru pertama kali dengar perkataan i'rab, i'rab ni apa dia? Kena faham macam tu je. Ni istilah dia. Tapi maksud dia apa? Perubahan baris akhir pada kalimah isim, kata nama, ataupun pada kalimah fi'il, kata kerja. Perubahan baris akhir. Kalau tak ada nak cakap, saya mohon kerjasama untuk mute ya. Tutup mikrofon. Yang mana saya nampak ni boleh mute kan? Baik. I'rab maksud dia apa? Perubahan baris akhir pada kalimah isim ataupun fi'il. Perubahan baris akhir tu macam mana? Sama ada secara jelas dengan baris. Okey, contoh. Saya bagi contoh sikit je. Kita semua tahu perkataan ni. Ada kalanya kita tertanya-tanyalah juga. Kenapa kadang-kadang saya baca lafaz ni bunyi dia Allahu. Okey. Ada kala lafaz ni saya baca Allaha. Ada kala lafaz ni saya baca Allahi. Contoh macam itulah. Betul tak? Okey. Jelas tak setakat ni? Dalam kelas ni pun boleh jawab. Betul Kadang-kadang kita baca Allahu, kadang-kadang baca Allaha. Kadang kita dengar pun orang sebut la ilaha illallah. Macam tu contohnya illallahu. Ni kenapa baris tu? Inilah yang disebut perubahan baris. Ini yang disebut perubahan baris ni. Baris akhir pada kalimah. Kadang-kadang asyhadu. Kadang-kadang asyhada. Kenapa tu? Yang itulah yang disebut, dimaksudkan dengan i'rab. Okey, jelas tu? Jelas? Okey, alhamdulillah. Jadi jangan susah hati sangat. Tak tahu i'rab, saya tak pandai i'rab. Saya pernah belajar tapi saya tak tahu macam mana i'rab. Okey. Yang penting bila kita dah tahu konsep i'rab tu perubahan baris, lagi tak payah panik. Sebab apa kita buat Quran? Quran, kita nak terjemah Quran. Quran siap-siap dah tak ada baris. Ada, semua Quran dah ada baris dah. Jadi ni yang maksud saya ni. Dalam Quran ada baris. Ada baris ni kasrah. Yang ni kenapa pula dia baris dhammah? Itulah dia tu. Itu je i'rab dia tu. Ini kadang-kadang kenapa baris kasrah pula? Ni baris dhammah macam tu. Ni baris akhir. Dia tak cerita pula yang pasal depan tu. Ini belajar nahwu bahasa Arab Al-Quran ni menentukan baris akhir. Dan nanti kita akan belajar lebih lanjut. Dekat sini dalam modul 1 belajar sikit je. Sebab apa dia berubah tu. Sebenarnya pun tak banyak sangat. Cuma kita kena tahulah, oh dia ada sebab dia berubah. Sebab dia apa? Belum lagi. Modul 1 belajar tak? Belum lagi. Tak sangat. Sikit je. Sikit pun tak ada. Ada mungkin sebab ada ni je lah. Yang bahagian yang kedua ni. Iaitu ada kata tugas yang mengubah baris asal ni. Jadi i'rab tu, yang ini kita kena belajar sikit je. Tahu je lah. Kalau kita tahu, mudahlah kat kita. Macam bukan untuk hafal, tapi faham konsep macam saya kata tadi kan. Jadi i'rab tu, bila i'rab tu perubahan baris, dia ni ada, berarti dia mengubah peranan, fungsi perkataan tersebut di dalam ayat. Jadi perubahan itu, kedudukan baris akhir tu ada nama dia. Kalau dia tanda dia dengan baris dhammah, maknanya contoh tadi Allahu baris dhammah. Makna dia peranan perkataan tu adalah marfu'. Maknanya dia marfu'. Apa maksud marfu'? Tak payah kita susah hatilah. Belum lagi. Okey, marfu'. Kalau baris dhammah. Kalau dia baris fathah, contohnya macam ni. Ni apa nama dia ni, peranan ni? Peranan ni maksud dia mansub. Ni kedudukan dia tu mansub. Yang ini marfu'. Kalau dia baris kasrah, contoh perkataan ni, barisnya kasrah. Jadi baris kasrah ni maknanya dia majrur. Tu je. Tu je yang kita tahu. Jadi cuba sebut sama-sama saya. Marfu', mansub, majrur. Macam tu je. Ini contoh Tapi kalau majzum tu apa pula?
Saya tahu, saya tak tahu. Baik, hari ni kita belajarlah. Kalau kita tak tahu sebelum ni, majzum ni hanya mengubah perubahan baris akhir untuk fi'il mudhari' sahaja. Tapi tak tahu fi'il mudhari', tak apa, biar je dulu. Jangan susah hati. Alah tak tahu fi'il mudhari'. Nanti kita akan belajar semuanya. Kak Cuma nampak bila dia baris sukun, maksudnya macam dalam kul huwallahu ahad. Lam yalid kan? Yalid perkataan tu. Dia patut yalidu. Tapi dia jadi kalau dia yalidu, saya buat macam ni. Ni warna biru pula. Besarkan sikit, kita besarkan sikit font dia tu yang kata fi'il ni. Perkataan yalidu. Kalau yalidu maknanya dia ni marfu. Kalau yalida makna dia mansub. Tapi dia tak boleh. Dia tak ada majrur. Dia cuma ada yalid. Yalid saja. Ni baca sukun. Ini dikatakan majzum. Faham Faham tak? Faham konsep je dulu. Faham konsep. Ada ejaan Arab untuk? Nak ejak Arab? Boleh? Okey, bagus. Satu soalan yang baik daripada Kak Rosna. Jarang orang tanya saya benda ni. Jadi kalau orang tak tanya, kita tak cakap. Sebab apa? Kadang-kadang kebanyakan daripada kita tak tahu nak baca transliterasi ya. Pertukaran daripada ini maksud dia apa. Jadi kita tersebut salah. Betul? Jadi saya akan tuliskan di sini apakah kalimah ini ejaannya di dalam bahasa Arab. Jadi marfu' ejaan dalam bahasa Arab ialah, boleh nampak ke? Tak nampak Saya buat kat luar. Tak nampak. Ni dah N. Okey, ni marfu'. Marfu'. Dia marfu'. Jadi ain. Yang ini mansub. Ini dengan sad. Mansub. Ini dengan jadi saya tak payah lupa baris kan? Boleh sebut je macam tu. Sebenarnya menentukan baris akhir ni, kalau orang Arab pun bukan semua dia tahu ya. Baris akhir apa, melainkan dia belajar. Dia cakap wakaf je. Kan macam kita, kalau tak orang bayangkan orang kita wakaf je majrur marfu. Tapi tak ada baris akhir tu kita tak sebut. Sebab itu bila saya cuba cakap bahasa Arab dengan orang Arab lah, tapi kita belajar yang Quran ni, dia tanya kita, kenapa kau baca Quran kat aku, dia cakap. Sebab macam kita cakap, saya selalu akan gunakan jazakillahu khairan contohnya. Saya sebut baris akhir tu. Patutnya jazakallahu. Suara hilang. Tak dengar cikgu. No voice. No audio. No audio. Teacher Aida. Okey dah. Okey, minta maaf ada masalah teknikal sikit. Tiba-tiba bateri dia tu kita ganti je. Sekejap. Okey, mana tadi kita tengah cakap tentang baris akhir. Saya stop kata saya cerita pasal orang Arab tu dia cakap, dia kalau kita bercakap, biasanya orang akan wakafkan sahaja. Jadi tak tahu baris akhir. Hanya dalam Quran ni yang penting untuk kita kenal baris akhir. Jadi tanda ni. Mansub, majrur. Okey, kalau yang sini majzum. Majzum. Tak apa, kita tak payah susah hati nak faham maksud konsep. Tapi kita faham, kalau dia baris sukun, maknanya dia majzum. Kalau dia baris fathah, maknanya mansub. Kalau fi'il tu berbaris dhammah, dia marfu'. Macam itulah. Dan yang default, baris yang utama ialah marfu' ni. Ni baris utama. Yang dhammah. Dhammah ni apa?
baris depan ni lah. Kalau kita biasa cakap baris depan. Dulu-dulu kita belajar Quran, kita ngaji, kita belajar kat depan kan, tanda depan. Tapi now kita dah tahu, biasalah kita biasakan sebut dhammah atau penggantinya. Mansub ni dengan fathah atau penggantinya. Dulu kita kata apa? Baris atas, baris atas. Yang ni, ini maknanya tanda yang utama. Kalau kita kata default, asal dia semua tu dhammah. Tapi bila dia ada sebab-sebab tertentu, dia akan jadi mansub baris fathah. Dia bertukar. Jadi contoh Allahu, asal. Yang asal Allahu. Kalau yang ni, fi'il mudhari' ni yang asal dia yalidu. Tapi dia akan boleh berubah dalam Quran tu. Bila kita baca, kadang-kadang kenapa yalida? Kenapa yalid? Macam itulah. Itu dia berubah. Ini perubahan, ini perubahan. Ini daripada yang asal. Dia berubah daripada apa? Dia berubah daripada yang asal. Kedudukan dia tu baris dhammah. Okey makcik? Boleh. Saya tak nampak ada kalau ada chat-chat tu semua ya. Kalau ada, mungkin kena juga cakap. Ataupun tanda dhammah ataupun penggantinya. Kalau fathah ataupun penggantinya. Setengah-setengah perkataan, tak ada, kita tak boleh nampak baris tu kan. Contoh macam perkataan nama Nabi Musa contohnya. Saya dah menconteng kat sini. Okey, maknanya contoh, saya nak bubuh contoh je. Tu saya kata saya suka kita pakai buku ni, tengok skrin je dulu ya. Contoh nama Nabi Musa. Kalau kita baca ni, kita rasa dia mansub je lah, betul tak? Tapi tak semestinya. Ada perkataan yang dia macam tu kekal. Ada juga perkataan yang kadang-kadang dia dengan huruf. Tu yang dikata pengganti tu. Tak apa. At this point kalau rasa macam tak faham lah bab tu, tak apa, biar dulu. Memang kita tak perlu lagi pun faham at this pada ketika ni untuk faham semua tu. Cuma yang kita kena faham, rupanya perubahan baris ni ada kepentingannya dalam kita nak menterjemah. Ya, it's very important. Dia sangat penting untuk kita tahu perubahan baris ni ada kepentingan dalam penterjemahan. Baik. Terus kita pergi kepada muka surat yang kedua. Kita terus masuk lesson ya. Ini pelajaran yang pertama. At the end of this lesson, pada akhir pelajaran ini, saya cuma mengharapkan objektif dia ialah supaya kita kenal pembahagian kalimah sahaja. Itu je dulu. Jadi, tadi kita belajar kat mana? Okey, sekarang kita berada di nombor 2 ni. Kita dah kenal dah, kita dah jelas dah tujuan kita belajar bahasa Arab ni. Sebab kita nak belajar Quran, kita nak faham Quran, kita nak kenal kalimah Quran dan kita nak boleh terjemah kalimah di dalam Al-Quran. Jadi kalimah itu terbahagi kepada 3 pecahan. Iaitu yang pertama, kita nak mudahkan ni, kita gunakan warna. Okay, kalau warna hijau, dia mewakili harf. Ni untuk kaedah nahwu ringkas. Tak jumpalah color ni kalau tengok Quran lain, Quran Karangkraf. Tak ada. Kalau Quran terbitan Telaga Biru pun belum ada. Ni kami sedang bangunkan ni Quran yang mengikut nahwu. Tu nama dia Quran Mubayyinah. Tu yang kami namakan lah. Tapi ni simbol ni. Maknanya kalau warna hijau, dia tu harf. Apa dia harf? Harf ialah kata tugas ataupun kata sendi. Apa benda kata tugas, kata sendi ni? Dia kata tugas atau kata sendi ni perkataan yang hanya ada nilai makna pada diri dia, tetapi dia perlukan dan dia memerlukan kata kerja ataupun kata nama untuk dia berfungsi. On its own dia ada maksud tapi dia tak ada nilai. Okay. Kalau tidak saya mute Okay. Baik. Baiklah. Jadi maknanya kata tugas ataupun kata sendi ni dia tak ada nilai. Ada makna tapi tak ada nilai makna. Maknanya dia perlu bergabung dengan perkataan lain barulah dia ada nilai. Dia kata tugas. Okey, sekarang ni apa yang kita perlu fikirkan? Kalau warna hijau harf. Okey, dah. Macam tu je. Warna hijau masa ni harf. Apa dia harf? Kata tugas ataupun kata sendi.
Baik, itu secara istilah dia lah. Apa maksud harf ni sebenarnya? Huruf lah. Huruf contoh macam perkataan apa? Min. Daripada. Ada maksud, kita tahulah maksud daripada, tapi dia tak ada nilai. Daripada apa? Dia tidak memberi kefahaman. Kalau tinggal min je tak faham. Cerita apa ni? Wan nak gimana? Ke. Macam tu. Tak faham lah. Dan. Tiba-tiba dia cakap dan. Tak faham lah. Jadi dia perlukan perkataan lain. Kedua, kalimah boleh dibahagikan kepada pecahan yang kedua ialah isim. Isim ni banyak sekali lah antara perkataan yang banyak dalam Quran. Isim ni apa? Kata nama. Perkataan yang mempunyai nilai makna tetapi tidak terikat dengan masa. Tidak terikat dengan masa. Maksud dia apa? Dia cuma menamakan. Dia namakan benda, dia namakan orang, dia menamakan tumbuhan. Semua senarai tu ada kat bawah tu. Tak payah tak salin. Contoh pun ada. Tapi kita akan go into, kita akan belajar lagi lah nanti. Cuma hari ni kita cuma tengok pecahan kalimah. Dan yang ketiga, warna merah. Kita tandakan dengan warna merah ialah kata kerja ataupun fi'il. Fi'il ni apa dia? Perkataan yang mempunyai nilai makna dan terikat dengan masa. Ini satu benda yang agak berbeza sikit dengan bahasa kita. Bahasa kita tak ada perkataan yang terikat dengan masa sangat. Macam bahasa kita ni semua isim je. Semua kata nama, kita kena tambah-tambah macam tu. Fi'il kata kerja. Kata kerja dia mempunyai nilai makna dan terikat dengan masa. Maknanya masa tu ada masa lampau. Macam mana dia punya tanda? Maknanya cerita dia maksud dia apa ni kalau kita belajar kalimah apa tu terikat dengan masa ni? Maknanya kadang-kadang kita jumpa dalam Quran tu perkataan dia tu satu je. Ada satu je kalimah. Berkata satu kalimah, dua suku kata ke, tiga suku kata ke, tapi dia satu je perkataan. Dalam perkataan tu yang satu tu ada maklumat tentang masa. Macam itulah maksud dia, ada maklumat masa sekali. Walaupun satu kalimah. Macam bahasa kita, kalau ada maklumat kata kerja je tapi dia tak ada masa. Betul tak? Masa kita perlukan perkataan lain. Kita perlukan kalimah lain nak ceritakan masa dia tu. Betul? Setuju? Macam bahasa Inggeris pun ada sedikit persamaan dengan bahasa Arab. Satu perkataan tu, contohlah, kita selalu jumpa perkataan macam ni. Kalau ada ed, kita kata kalau ada ed tu, tu past tense. Kita tahu macam tu. Kalau ada ing tu, tu present. Macam itulah. Tapi satu perkataan kan? Contoh, work. Ni satu perkataan kan dalam bahasa Inggeris. Betul? Tapi dia dah ada maklumat masa. Maksudnya satu perkataan maklumat masa. Begitulah bahasa Arab. Bahasa kita tak. Kalau kita kata bekerja, hanya ada perkataan bekerja. Tapi dia boleh juga jadi kata nama, betul tak? Katakan perkataan kerja. Nak kata sedang ke, sudah ke, tak ada maklumat tu dalam satu kalimah. Bahasa Arab ada satu kalimah tapi ada cerita pasal masa. Gitu maksud saya. Baik. Okey. Jelas tak yang tu? Pecahan kalimah sekarang cuba sebutkan. Ada berapa? Ada 3. Iaitu harf, isim, fi'il. Okey. Macam mana kita jelas yang tu? Jelas tak? Dalam kelas ni jelas lah. Okey. Okey. Dalam bahasa, Kak Rosnah tanya sebab kadang-kadang ada kita ni, kebanyakan kita memang tak belajar bahasa Arab ni, bahasa Arab Quran jauh lah lagi kan. Tapi kita memang disuruh, maksudnya dekat kerajaan Malaysia ni kita mewajibkan, wajib tu belajar bahasa Inggeris, betul? Jadi benda ni dibelajar dalam bahasa Inggeris belajar. Apa nama dia ni kalau pecahan ni? Dalam bahasa Inggeris dipanggil, siapa yang tak ada bahasa Inggeris tu tak apa. Don't worry, ini saya cerita je. Dipanggil sebagai parts of speech. Parts of speech. Tapi dalam ataupun dipanggil words, pembahagian words lah, pembahagian kalimah. Parts of speech. Dalam bahasa Inggeris banyak lagi.
Ada beberapa lagi. Dia ada pembahagian dia. Ada banyaklah, bukan 3. Dia paling minima kalau bahasa Inggeris 4. Tapi sebenarnya pun ada banyak. Dalam bahasa Arab ni paling penting kita tahu dia 3 je. Siapa yang ceritakan benda ni? Siapa yang asaskan perkara ni? Ali radhiyallahu an. Dia tu kaji, dia kata bahasa Arab ni ada 3 je. Harf, isim, fi'il. Macam itulah. Ni untuk orang yang tak pandai bahasa Arab ni, macam kita. Baik. Saya terus pergi kepada, ini kan, page ini bolehlah dianggap sebagai home page. Every time setiap kali saya akan mengajar ni, saya akan patah balik sini, sebagai inilah overview dia apa yang kita belajar dalam modul 1 ni. Semua terkandung di sini. Maksudnya dari segi ringkasan ke apa ke, itu saya panggil ni adalah sebagai home page. Baik. Okey. Baik. Kalau kita dah faham yang tu, kita akan pergi terus kepada harf. Harf. Jadi harf ni apa? Saya akan fokuskan di sini. Harf ialah kata tugas ataupun kata sendi. Harf. Sebut dia macam mana? Ejaan dalam bahasa Arab macam mana? Harf. Kalau banyak jadi huruf lah. Ahruf. Ada banyak dia punya version. Tapi don't worry. Harf ni walaupun dia satu, tapi dia memaksudkan semualah. Each harf. Harf kata tugas ataupun kata sendi. Dia memerlukan kata nama, yakni isim. Isim ni isim, dan juga memerlukan fi'il untuk berfungsi. Okey, ada 2 jenis harf, iaitu kata tugas dan kata sendi. Kata tugas ni maksud dia apa? Dia ni mengubah i'rab perkataan selepasnya. Dia ni macam kalau dia ada, perkataan selepas dia tu akan berubah kedudukan. Kedudukan berubah daripada apa? Daripada kedudukan asal, iaitu marfu'. Dia kerana ada dia, berubahlah. Sama ada menjadi majrur, baris kasrah, ataupun menjadi mansub, baris fathah, ataupun menjadi majzum, baris sukun. Tu je cerita dia. Faham tak? Cuba cerita balik. Kata tugas ni ada tugas. Jadi kerja. Apa kerja dia? Kalau dia ada je, macam AJK. Ada je kecoh. Maksudnya ada je dia, bila dia ada, kehadiran dia akan menyebabkan perubahan. Perubahan kat mana? Perkataan yang selepas dia tu. Perkataan yang hujung. Okey, betul. Makcik Bibah cakap macam tu betul. Waktu cakap ujung ke apa, yang penting kita faham. Konsep dia ialah dia akan, kehadiran dia mengubah perkataan yang selepasnya. Okey, setakat ni jelas? Sahabat-sahabat di online? Boleh? Ke semua dah ada basic? Rasa dah tertidur-tidur dah ni? Boleh. Okey. Baik, kalau semua kata okey, saya terus pergi kepada kata tugas yang pertama, iaitu harfu jar. Harfu jar. Boleh? Ada 3 kata tugas ni. Harfu jar, harfu nasab dan harfu jazam. Baik, kita terus pergi kepada pelajaran seterusnya. Harfu jar. Ya? Jar tu. Kita tak payah translate. Kita ambil je harfu jar. Jar ni, kalau kita faham dia macam dia bawah. Maksud dia memberi maksud, dia membawahkan, dia membaris kasrahkan. Jar. Dia perkataan jar tu ada maksud mengalih. Jadi yang mengalih tu ada juga maksud dia macam tu. Dia bawah. Tajri, jar, jariyah. Jariyah tu kalau perempuan hamba tu, jariyah tu kadimah, pembantu. Macam mana? Macam bibik. Kalau bibik tu sentiasa je pergi balik, dia tidaklah begitu, role dia tidak besar maksudnya lah kalau jar. Tapi let's not go there. Kalau boleh jangan kita susah hati sangat. Tapi kita faham kalau kita kenal harfu jar, remember kita punya objektif ialah kenal kalimah
dan boleh terjemah kalimah itu. Jadi harfu jar mengubah i'rab atau baris akhir kalimah selepasnya menjadi majrur. Majrur tu tanda yang utama untuk majrur ialah kasrah. Tanda utama untuk majrur ialah kasrah. Harfu jar juga menunjukkan bahawa kalimah selepasnya adalah isim. Maknanya dia tu jadi tanda. Maknanya kalau kita nampak je huruf jar, kat bawah ni kita tulis jar. Berarti selepas dia tu mestilah isim. Macam tu. Baik, sekarang kita baca sama-sama dan kita terjemahkan. Kita lihat pada terjemahan tu. Min. Min daripada atau dari. Ila kepada. An dari hal atau daripada. Ni maksud ni makna dia ya. Makna yang untuk darjah 1 yang ini je dulu. Tapi kalau yang dah darjah 5, darjah 6, tingkatan 5 semua tu memang dia tahu. Dia kena simpan dulu. Apa-apa knowledge yang dia ada tu dia kena simpan dulu, letak shelf dulu. Sebab ni memang peringkat darjah 1. Nak bagi terang orang yang macam basic tak ada, ataupun kalau kita nak ajar, macam ni kalau kita nak ajar orang yang baru je nak kenal kalimah dalam Quran ni. Ya? Okey, baik. Seterusnya, ala atas. Fi dalam pada di. Bi dengan kepada. Maknanya ini antara maksud yang kita dalam modul 1 ni kita fokus pada maksud yang ni je. Salah satu daripada 3 ni. Macam tu. Salah satu daripada 2 ni. Sebab memang ada lebih banyak daripada tu. Tapi untuk darjah 1 kita ambil yang tu je dulu. Baik. Ka seperti. La bagi. Li bagi. Ada terdapat kata tugas harfu jar yang lain di dalam Al-Quran. Sila rujuk kepada buku panduan terjemahan bahasa Arab Al-Quran. Jadi dalam nahu ringkas ni kita fokus kepada yang ada dalam Quran. Kita tak cerita benda yang tak ada dalam Quran. Dalam perbualan ke, memang ada banyak lagi ya harf ni. Tapi kita hanya fokus dalam Quran. Dan dalam Quran, harfu jar yang paling banyak ni, inilah dia yang 9 di sini. Baik, kita sebutkan sekali lagi bersama-sama. Min, daripada, dari, ila, kepada, an, dari hal, daripada, ala, atas, fi, dalam, pada, di, bi, dengan, pada, ka, seperti, la, bagi, li, bagi. Alhamdulillah. Baik, tengok contoh. Nak kena hafal ke ni? Kena hafal tak? Cuba cakap cerita saya. Kena hafal? Tak, tak payah hafal. Untuk orang yang dah selalu baca Quran macam kita ni, nak letak diri sendiri dekat satu position. Selalu baca Quran macam kita ni. Tidak, na'udzubillah. Maksud saya memang semuanya kalau nak masuk modul 1 ni dia mesti boleh baca Quran lah. Tapi yang tak boleh baca maknanya kena bimbingan very close dengan gurunya tu. Tapi maksudnya untuk kita baca Quran ni, benda ni sebenarnya selalu kita jumpa. Mari kita lihat contoh. Untuk saya buktikan apa yang saya kata tu. Memang ada banyak dalam Quran. Jadi kalau tak hafal, tak apa. Assalamualaikum. Kalau dapat hafal, bagus. Tapi kalau tak hafal, tak mengapa. Sebab apa? You will see. Kita akan jumpa dia very often. Sebanyak mana kita baca, Nana pergi kedai. banyak mana kita baca Quran tu, sebanyak itulah yang kita akan jumpa perkataan ni. Dia paling banyak keluar dalam Quran 9 ni. Baik. Kak Rosna punya soalan ni bagus. Boleh bagikan Kak Rosna mikrofon tak? Supaya dapat membantu. Kadang-kadang online nak tanya. Tapi online biasalah dia segan. Dia dah tutup muka semua. Tanda dia bertukar. Tanda apa? Huruf min.
Tanda dia bertukar. Dia bukan tanda dia, itu maknanya, okey, kata tak, pertanyaan Kak Rosna ialah macam mana kalau macam ni, kan dia nampak min ni, minallah. Adakah ni maksud dia tanda bertukar? Tidak. Ini bukan pertukaran tanda, ini adalah cara baca. Macam mana nak baca? Ini dalam tajwid lah. Sebab kalau kita dah belajar mengaji tu, kita dah tahu dah tak boleh, kita tak akan jumpa min Allah macam tu, betul tak? Dalam Quran tak ada. Jadi macam saya kata, kita kenal contoh tu supaya kita tengok macam mana dia appear dalam Quran. Jadi macam mana dia timbul ataupun macam mana dia wujud dalam Quran. Jadi beginilah. Jadi terjemahan dia jangan kita panik, kita dah tak tahu terjemahan dia. Dia masih sama. Dia adalah min. Asal dia, kalau dipenggal aja dia macam ni, cuba Kak Rosna tengok saya buat macam tu. Kalau kita bezakan dia, kita penggal aja dia, maknanya dia akan balik semula baris asal ni tadi, yang min. Jadi min maksud dia apa? Daripada. Macam itulah. Perhatikan. Bila ada min, minallahi. Allahi baris kasrah. Baris kasrah. Minallahi. Tak akan ada minallahu. Tak akan ada. Jadi majrur. Itulah yang dikatakan kedudukan tu. Dia dah bukan lagi asal dia Allah. Contohnya Allahu Ahad. Allahu Ahad. Dhammah kan? Tapi dia jadi majrur. Sebab apa dia jadi majrur? Sebab ada huruf jar min. Jadi bunyi dia minallahi. Terjemahan dia daripada Allah. Ni maknanya kita sehari ni dapat belajar, saya dah kenal min. Saya boleh terjemah min. Okey, alhamdulillah. Itu je punya goal. Boleh Cik Zailan? Faham tak? Jangan overthink. Dia jangan nanti overdrive, nanti dia susah. Dia cuma macam ni. Okey, min maksud dia apa? Daripada. Kita akan jumpa dalam contoh. Minallahi rizqu minallah. Tu ke? Maksud dia min daripada Allah. Hablum minallah. Min yang tu lah tu. Minallah. Pernah dengar tak perkataan tu orang sebut kat masjid ke? Minallah. Hablum minallah. Hablum minan nas. Dah tahu dah min tu. Sekurang-kurangnya tahu satu min. Okey. Seterusnya tengok contoh ni. Perhatikan yang kita bulatkan tu kan, yang warna merah tu, min khairin, daripada suatu kebaikan. Tak akan ada dalam min khairan. Kalau ada tu maknanya itu bukan huruf jar, itu huruf lain. Tapi tak jumpalah. Min khairin, daripada suatu kebaikan. Minal muslimina, daripada orang-orang yang menyerah diri. Ini yang dimaksudkan dengan pengganti. Ada kalanya dia tak boleh jadi baris kasrah. Sebab dia majrur, dia tu bukan dengan kasrah gini, tapi dengan ya. Muka surat sebelah. Yang tu makcik tengah tengok tu. Betul lah tu. Pengganti yang kita kata majrur dengan kasrah, ini kasrah atau penggantinya. Ini pengganti untuk kasrah. Okey, faham? Ya. Betul Kak Rosna. Bagilah Aunty Rosna mikrofon tu. Okey, minhum. Minhum. Jadi daripada mereka. Yang ini ada setengah perkataan tu kita tak akan jumpa dia jadi minhumi lah. Tak ada. Kan? Itu jadi itu belum belajar lagi. Yang kita dah belajar apa dia? Kita dah kenal. Kalau dia bersambung gini pun dia huruf jar. Dia maksud dia daripada. Kalau dia ada fathah macam ni pun dia huruf jar. Maksud dia daripada. Itu je objektif dia. Kalau dia begini pun min khairin. Ni huruf jar. Maksud dia apa? Daripada. Kenal kalimah, boleh terjemah kalimah. Itu goal kita ataupun target kita. Minallahi, daripada Allah. Baik, tengok contoh kedua. Ila. Ila maksud dia apa? Kepada. Jadi kalau ilallahi. Ilallahi, kepada Allah. Ila khairin, kepada suatu kebaikan. Cerita dia kalau belajar Quran ni kena sebut. Dia tak boleh macam kita macam mental exercise je. Tengok tapi kita tak sebut. Masa kalau saya sebut tu, jom sebut sama-sama. Walaupun tak buka mic, tapi kita sebut sama-sama ya. Maksudnya tak apalah kalau tak bagi saya dengar, tapi menyebut. Ila khairin. Sebut perlahan pun tak apa. Kepada suatu kebaikan.
ila khairin Ilal muslimina. ilal muslimina Kepada orang-orang yang menyerah diri. kepada orang-orang yang menyerah diri. Kita jangan, bila kita belajar ni, maksud saya sebut tu jangan wakaf dulu. Pasal kita tengah belajar kan, belajar bahasa Arab. Sangat penting tentang baris akhir tu. Jadi kita nak dengarlah bunyi yang kita sebut ni. Ilal muslimina. Dia bukan ilal muslimini. Ilal Muslimina kepada orang-orang yang menyerah diri. Ilaihim. Ilaihim Pada mereka. kepada mereka. Perasan tak? Yang ini kenapa pula dia jadi macam tu? Ya, macam tu Allah tulis macam tu. Senang je. Dah dituliskan kitab tu, Quran tu macam tu untuk kita. So kita terima je lah. Oh ni maksud dia, ini harfu jar, ila. Jangan pula macam buat-buat tak kenal dia. Lain sikit dah tak kenal. Yang buat-buat tak kenal. Tapi kita kenal lah maknanya. Oh sama. Hari ni pakai tudung. Semalam tak. Contoh macam tu lah. Hari ni pakai cermin mata. Patutlah tak kenal. Tak kenal sikit je. Tapi sekarang dah kenal ila. Tahulah maksud dia kepada. Baik. Anillahi. Ni maksud baris dia akan jadi. Automatik dia akan jadi kasrah kan. Betul tak Makji? Anillahi. Dia tak boleh macam nak sebut ni, macam mana nak sebut ni? Dia tak timbul soal macam mana nak sebut dalam Quran sebab dia akan jadi baris kasrah. Ini sengajalah buat macam ni supaya nak bezakan tu. Itu sebenarnya lepas tu perkataan Allah. Tapi terjemahan dia dari hal boleh ataupun daripada pun boleh. Salah satu. Yang ini kita pilih dari hal. Dari hal Allah. An khairin, dari hal suatu kebaikan. Anil muslimina. Ya, dari hal orang-orang yang menyerah diri. Anhum, dari hal mereka. Alallahi, atas Allah. Ala khairin, atas suatu kebaikan. Alal muslimina, atas orang-orang yang menyerah diri. Alaihim, atas mereka. Dia ada 2 harakat, tapi bila dia sambung macam ni dia dah hilang dah harakat tu kan. Fillahi, pada Allah. Fi khairin, dalam suatu kebaikan. Fil muslimina, pada orang-orang yang menyerah diri. Fihim, pada mereka. Billahi. Okey, perhatikan dekat sini. Billahi. Maknanya kalau kita selalu jumpa dia macam bersambung. Kadang-kadang bi tu bersambung dengan huruf lain. Jadi boleh dipisahkan atau dibezakan, dipecahkan mengikut warna. Satu mengikut warna. Satu lagi boleh juga kita, kalau kita nak keluarkanlah perkataan tu. Maknanya bi ni satu kalimah, Allahi satu kalimah. Perhatikan saya penggal dia macam tu. Jadi jangan macam bila nampak macam ni, kita jadi panik lah. Jadi ini macam ada kala membantu kita. Initially membantu. Tapi macam contoh kalau bismillah ni kan. Dia sebenarnya ada 2 lah. Bi. Lepas tu ismi. Macam tu. Jadi sebenarnya ada huruf yang dah dihilangkan tu. Bila pisah, bila cantum tak nampak huruf alif tu. Tapi bila berpisah, nanti kita kena buat balik alif tu. Okey. Seterusnya. Tadi kita billahi kepada Allah. Kadang-kadang dengan Allah. Tapi kadang-kadang kepada Allah. Itu kena tengok konteks lah. Bi khairin. Dengan suatu kebaikan. Bil muslimina. Dengan orang-orang yang menyerah diri.
Bihim. Dengan mereka. Ka. Saya kira ni antara huruf jar yang jarang kita jumpa lah. Kita jarang bercakap dalam kita tak ada pun masuk dalam percakapan kita. Ka. Tapi ka yang ni dia mesti duduk depan. Macam ni. Dia duduk depan. Dia bukan duduk belakang. Jadi dia harfu jar. Bila harfu jar ka, maksud dia seperti. Jadi dalam contoh, kallahi. Seperti Allah. Ka khairin. Seperti suatu kebaikan. Kal muslimina. Seperti orang-orang yang menyerah diri. Kahum. Seperti mereka. Ni kita kongsi sebab maksud dia sama. La. Li. Lillahi. Bagi Allah. Selalu tak kita sebut ni? Selalu lillahi ta'ala. Saya buat ni lillah. Itu memang selalu dah. So jangan buat macam kita, jangan terasa asing sangat. Jadi li ni kita dah tahu terjemahan dia lillah. Lillah. Terjemahan li ialah bagi. Li khairin. Bagi suatu kebaikan. Lil muslimina. Bagi orang-orang yang menyerah diri. Lahum. Bagi mereka. Baik. Cerita dia dah tengok contoh, buat latihan. Cuba seorang-seorang. Buat latihan. Latihan ni kalau siapa ada buku memang kena selak-selak. Siapa ada buku boleh cuba terus. Siapa yang dah macam saya tahulah yang ni selalu jumpa, boleh terus bagi terjemahan dia. Baik. Apakah min? Min ni semua sebab kita tengah belajar huruf jar. Tulis jar je. Ila. Apa dia terjemahan ila? Okey, bagus. Dalam kelas ni semua cakap kepada. Betul, kepada. Tuliskan kalau ada buku. Kalau tak nak tulis pun tak apa. Kalau dah ingat tak payah tulis. Kalau dah tahu tak payah tulis. Itu saya punya prinsip lah. Sebab apa? Ilmu al-ilmu fi sudur, la fi sutur. Ilmu tu apa yang dalam dada, bukan apa yang di dalam tulisan, buku-buku tulisan. Baik, cuba. Okey, saya panggil yang dalam dewan dululah. Baik, Makcik Biba. Ka, apa dia? Tengok. Tak apa. Seperti. Bagus. Tak payah tengok pun. Dah sampai. Kak Rosna. Li. Bagi. Okey. Umar. Fi. Di dalam. Atau ada lagi tak? Lagi? Pada. Lagi? Di. Bagus. Umar. Baik. Setelah belakang. Amin. La. Bagi. Masya Allah. Ala. Cik Zailan. Atas. B. Nura. Dengan. Lagi ada lagi tak Nura? Apa? Lagi satu? Tengok buku. Tengah tak buat buku. Kepada. Okey, dah ingat. Amboi, Abdul Rahman. Abdul Rahman nak buat? Daripada atau dari hal. Okey, dia dah ingat dah. Okey, Min. Siapa nak buat dekat online ni? Puan Dewi Afilia, nama dekat sebelah saya. Jadi saya panggil. Nak cuba? Min apa dia? Tak nak cuba. Okey, semua terus tutup je terus. Daripada. Masya Allah. Bagus. Terima kasih. Baik, tidak membiarkan saya, kalau orang kata hanging tu. Saya bagi high five. Sambut. Alhamdulillah. Thank you very much. Alhamdulillah. Buat tangan macam tu. Bagus dia ni. Okey, ada soalan? Bagi mikrofon kepada Aunty Rosna. Soalan. Surat 4. Surat 4. An? So bila di join dua ayat ni kan, Ada perkataan. dua perkataan an dan so macam mana dia punya Bunyi. bunyi? Tu saya bubuh baris. Biasanya bunyi dia anillahi. So nun mati jumpa dengan mati juga. Alif tu mati. Ni macam sukun kan. Jadi anillahi. Dia tak boleh. Dia buang ni.
Dia akan drop ni. Dia terus pergi pada lam yang tengah. Lam Kalau yang kita mengeja, okey ni untuk yang siapa belajar tajwid kan, macam mana kita eja ni? Dia akan jadi sebab baris ni semua dalam Quran ada. Jadi ain fathah a, nun kasrah lam syaddan nil, lam fathah alif saghira la, ha kasrah hi, anillahi. Macam itulah. Ha, Anillahi. apa Mak Haji kata? Lepas tu. Ada dalam sakdu bawah ni. Nun tak payah. Ni dah buang. Ni kita buang. Sebab dia jumpa ni, bila dia jumpa macam ni, dia dikira dibuang alif dengan lam yang pertama tu. Tu. Ada yang ni memang ganti dengan kasrah. Nun lam sakda. Nun lam Nun sakdu bawah. kasrah, Nun kasrah. lam Lam. syadda nil. Lam fathah alif saghira la. Alif saghira. Ha kasrahi. Ha kasrahi. Anillahi. Kalau macam ni betul. Ni pun sama juga. Sebab kita cerita dia, kita jumpa baris tu dalam Quran. Kalau kita jumpa baris tu dalam Quran, macam tu lah eja dia. Tapi kalau dia separate macam ni, kita tak eja macam tu kan. Ain fathah nun sukun an. Tapi dalam Quran, kita dah tahu dah kalau kita jumpa sukun ni, jumpa dengan alif lam dipanggil apa? Alif lam syamsiah tu kan. Alif lam syamsiah. Dia akan jadi, memang dia drop je. Alif dengan lam tu dia drop. Terus pergi kepada yang huruf yang ketiga. Ini tajwid. Sikit lah, masuk sikit. Terpaksa masuk kan. Sikit lah Baik, ada soalan saya jawab lah. Yang mana saya tahu. Tak tahu saya kata kena tanya lebih arif. Baik, kita pergi kepada latihan yang berikutnya. Siapa nak cuba? Berlumba-lumba lah please. Orang yang kat online ni. Macam kita buat apa yang kita dah belajar. Perkataan-perkataan tu kalau tak tahu jangan panik. Tak apa, I'm here. Saya kan cikgu je satu ni. Mestilah kita nak tolong. Baik, siapa nak cuba? Puan Ghazani ke? Finari. Contoh dah ada. Jadi cuba terjemahkan. Fi. Dalam. Puan Ghazani nak cuba? Okey, tak nak cuba. Tak nak? Okey, silakan. Fi. Di dalam. Dalam. Ya. Alamak. Puan Ghazani dah ada buku ke? Saya di luar ni, teacher. Oh, di luar. Jadi tak, tapi boleh jawab tu. Okey lah tu. Okey, teruskan. Dalam an-nari. Tahu tak? Biasa tak dengar. Biasa kan? Apa an-nar? Sungai. Kan? Bukan sungai. Itu an-nahar. Ni api. Dalam api. Dalam api itu. Ataupun dalam Quran kadang-kadang an-nar ni neraka. Lalu kita jumpa kan, ya Allah kita kata waqina azabannar. Yang itulah tu an-nar. Tapi kalau yang warna hitam ni kita belum dapat terjemah, tak apa. Tak apa. Yang penting yang hijau ni dulu. Kalau ini tak tahu yang hitam-hitam tu tak tahu, memang kita belum belajar lagi. Tapi kita, cuma saya letak ni kat sini. Kita buat ni, kita letak ni sebab perkataan ni selalu kita jumpa. Itu je lah. Tapi kalau kita macam tiba-tiba jam, tak boleh nak jawab, yang ni dulu, yang hijau tu dulu. Okey, baik. Alal malaikati. Siapa nak cuba jawab? Okey, Abdul Rahman. Alah kepada. Dah. Bagi pakcik yang dekat dalam online ni. Atas. Al malaikah apa dia? Malaikat. Para malaikat. Para malaikat. Abdul Rahman tu anak saya umur 10 tahun. Dia dah banyak kali dengar, dia salah juga. Tapi tak apa, jangan rotan. Bagi tahu je. Baik, bil ghaibi siapa nak buat? Dah lah. Dia juga. Bagi orang lain. Okey. Siapa nak buat dekat dalam online ni? Makji Bibah dekat sini. Kepada, ya. Jadi kepada al-ghaib. Al-ghaib. Yang ghaib. Bolehlah kita nak cakap al-ghaib boleh ataupun yang ghaib. Kepada yang ghaib. Baik, ada siapa nak buat tu? Lagi liqaumin. Yang online no. Online. Bagi kaum. Bagi kaum. Bagi
Suatu kaum. Salah ke saya tak letak suatu? Tak salah. Cuma ada terjemahan lain. Jangan risau yang tu ya. Ila nafsin. Siapa nak cuba? Puan Laila. Puan Laila Kepada. cuba. Kepada nafsu. Kepada. Ya. Okey. Kepada suatu diri. Nafsu. Nafsu tu macam kita cakap nafsu. Tapi maksud sebenar dia Pas. ialah suatu diri. Dalam Quran kita selalu jumpa dan kita rasa sama kot dengan kita. Yelah tu ada persamaan. Cuma yang ini kita terjemahkan sebagai diri ataupun jiwa. Nafsu ni boleh juga maksud dia jiwa, kepada suatu jiwa. Baik, siapa nak cuba lagi? Karahmatin. Karahmatin. Saya Seperti. Apa saya tu? tidak. Seperti. Okay, silakan. Seperti suatu rahmat. Yes, seperti suatu rahmat. Seperti suatu rahmat. Okey. Min rizkin. Siapa nak cuba? Ataupun nak beramai-ramai? Daripada rezeki. Yes, daripada suatu. rezeki. Okey, seterusnya. Kat bawah ni. Saya zoom up dulu. Minal kafirina. Siapa nak cuba? Minal daripada Kalau kata kita nak penggal, kita berhenti satu. Min. kafirina. Daripada Okey, betul. Daripada al-kafirina. Belum tahu teacher. Tahu kafir je. Tahu. Okey. Orang-orang yang ingkar. Orang yang Yang ingkar. yes. Orang-orang yang orang yang ingkar. okey, jangan dulu. Puan Ros, boleh tak saya nak cakap orang-orang yang kafir? Okey, maksud asal dia ialah ingkar lah. Kafir tu dah orang kata apa, dia dah bukan. Kalau kafir ni dah assimilate nanti dia punya association. Macam mana? Kita akan menyamakan dengan, kita menyempitkan maksud dia. Betul tak? Itu maksud saya. Kalau kita kafir. Kafir bahasa Arab tu maksud kafir memang perkataan daripada bahasa Arab. Tetapi terjemahan dia ingkar. Kalau bahasa Melayu tu ingkar. Kalau kita kata kafir yang kita dah gunakan dalam bahasa seharian ni, kita akan menyempitkan maksud dia tu jadi Muslim dengan non-Muslim. Sedangkan kalau sebut dalam Quran bila Allah kata orang-orang yang ingkar, boleh termasuk juga orang-orang yang Muslim ni. Perkataan ingkar tu sendiri. Okay. Ada? Ada. Bahasa Melayu terjemahan dia. Bukan non-Muslim lah. Bukan, maksud dia ingkar. Maksud dia tu ingkar. Maksud lain bagi kafir ni sebenarnya ada. Dia maksud yang lebih dalam ialah maksud dia menyembunyikan. Ada maksud lagi. Tapi tak apa, yang itu modul 4. Kalau ada modul 4, insyaAllah. Lillahi. Siapa nak cuba? Bagi Allah. Bagi Allah. Laju siapa tu? Bagi Allah. Ni selalu kita jumpalah. Bin nasi. Dengan kepada Amin. Okey, Amin nak cuba. Dengan manusia. manusia. Ataupun dengan an-nasi tak tahu manusia. Oh, Amin dah tahu manusia apa. An-nasi manusia. Lakum. Bagi kamu. bagi kamu. Okey, alhamdulillah. Pergi lagi tambah sikit yang bawah bi ayatin. Bi Dengan boleh ataupun kepada ayatin. Ayat. Suatu ayat. Ayat-ayat. Suatu ayat. Ayat-ayat pula. Kenapa ni teacher? Nanti kita akan belajar masa dalam belajar isim lah. Yang belajar warna hitam. Buat masa ni kita cuma belajar apa? Jauh. Harfu jar. Harf, tapi bukan semua harfu jar je. Bi rasulin. Terjemahkan?
Pada Rasul. Bukan daripada, pada. Pada Pada. Pada Rasul. Pada seorang Rasul. seorang Rasul. Pada seorang Rasul. Ila khairin. Kepada Kepada Khairin, suatu kebaikan. 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 Ya. Postpone. Ha? Kebaikan. Ala siratin. Atas Atas. Sirat tahu tak sirat? titian. Jalan. Jalan. Suatu. Suatu jalan. Ya. Macam itulah. Jadi senang ke tak? Macam taklah susah sangat. Taklah susah sangat. Maybe doktor pun tak mahu ni kan? Boleh? Boleh insyaAllah. Boleh. Kak Rosnah kata boleh. Benjamin Kun. I think there is a doctor lah. Apa dia? Ni cerita lain Bukan cerita dalam kelas. Baiklah, ada. Okey, Ina kata boleh. Puan Sujana kata alhamdulillah. Ramai juga in the left Oh, okey, tak apa. Ni sebab pelajaran ni dah baru dah kan. Taklah baru sangat bagi setengah orang tu. Yang baru, rasa baru tu macam mana? Yang baru je masuk. Ni pertama kali lah belajar bahasa Arab. Apa pendapat? Apa pendapat masing-masing? Okey. Kalau Makcik Bibah kata ni tadi kat sini, kat dalam kelas kita di fizikal ni, okey, ada orang tanya jap saya tengok soalan ni. Macam mana kita nak letak perkataan suatu? Itu nanti kita akan belajar dalam masa kita belajar isim. Buat masa ni kita sedang belajar mengenal kalimah harfu jar dan kita terjemah kalimah harfu jar. Itu je dulu. Macam mana Cik Zailan? Boleh setakat ni. Okey, kalau kita nak test lagi, maknanya kita nak tahu lagi, kita boleh ke tak terjemah. Cuba terjemah ni. Yang kita minta terjemah hanyalah warna hijau je. Tetapi kita dah sampai penghujungnya pukul 12. Jadi siapa yang nak leave, saya okey. Siapa yang nak teruskan buat latihan ni pun boleh juga. Macam mana kita buat minggu besok? Dah cukup masa kita buat besok lah. Makcik nak balik dah. Yelah, betul lah. Tanya orang lain. Baik, saya rasa siapa yang ada buku boleh cuba buat dan besok nanti kita boleh semak sama-sama. Ya? Baik. Tak payah kalau tak nak buat homework pun tak apa. Maksudnya bukanlah saya nak bebankan Cik Zailan. Maknanya kalau tak sempat ke, yelah, kita buat besok dalam kelas, kita discuss sama-sama. Dan sebelum kita masuk huruf yang baru. Baik. Jadi untuk itu setakat ni dulu kelas kita pada hari ini. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jamal marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.